Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma amma ba'. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita merafakkan setinggi kesyukuran kita kehadap Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini dapat kita bersama dalam majlis ilmu pada hari-hari yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam amal soleh di dalamnya ahabba ilallah, iaitu paling dicintai, paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat bertanya, wala jihadu fi sabilillah, adakah amal soleh di dalamnya itu lebih disukai dari sudut amal pergi berjihad, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi SAW mengiyakannya, iaitu amal soleh di dalamnya itu lebih baik daripada berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang yang syahid. Jadi amal soleh yang dimaksudkan itu adalah amal soleh di dalam 10 awal Zulhijjah, yang mana dalam 10 awal Zulhijjah ini terdapat rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada semua manusia, tidak mengira kepada latar belakang statusnya ataupun dari sudut kewangannya, kerana ada amalan yang Allah Subhanahu wa taala khususkan kepada orang yang berkemampuan dalam masa yang sama Allah Subhanahu wa taala menjemputnya. Ya, inilah ibadah haji. Mungkin sebahagian daripada jiran kita, tetangga kita, adik-beradik kita yang Allah Subhanahu wa taala jemput untuk menunaikan haji. Ada ibadah yang juga menuntut kemampuan yang mungkin berbeza-beza pada setiap orang. Ya, inilah yang kedua, ibadah korban. Dan ada amalan yang mana insya-Allah semua orang berkemampuan untuk melaksanakannya, iaitulah ibadah puasa pada hari Arafah, yang mana Nabi SAW menyebutkan puasa pada hari Arafah itu diampunkan dosa setahun sebelum dan setahun yang selepas. Jadi 10 awal Zulhijjah ini, kata para ulama, Allah Subhanahu wa taala menyifatkan dalam surah Al-Fajr, wal fajr wa layalin 'ashr, bahawa 10 awal Zulhijjah ini adalah 10 yang siangnya itu yang paling baik. Walaupun malamnya itu juga ada kelebihan, sebagaimana 10 malam Ramadan, 10 malam akhir Ramadan. Ini bermakna 2 bulan yang lalu kita direzekikan dengan Ramadan, berpeluang untuk melaksanakan ibadah dan ketaatan di dalam bulan Ramadan. Dan kali ini Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang sekali lagi kepada kita, peluang kali yang kedua, untuk berada di musim, dia ini pada musim bunga bagi orang beriman. Ia ini musim untuk beramal ibadah, untuk meningkatkan kualiti dan kuantiti amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan kita bersama dalam majlis ilmu ini secara berhadapan ataupun secara maya, Allah Subhanahu wa taala kira ianya sebagai amal soleh
di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu saya telah membahaskan serba sedikit berkaitan dengan Arab. Ini kita tengok dalam sirah keturunan Arab. Dan kita sebelum nak membicarakan tentang sirah Nabi SAW, maka kita tidak akan dapat lari membicarakan sirah moyang Nabi SAW, iaitu Ibrahim AS. Kerana antara Ibrahim AS dengan Nabi SAW mempunyai ikatan yang sangat kuat. Adanya Nabi SAW adalah hasil daripada doa Nabi Ibrahim. Dalam suratul Baqarah, Rabbana wa ba'as fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Wahai Tuhan kami, utuskanlah pada generasi ini, lahirkanlah seorang rasul yang berperanan untuk menyampaikan kitab, mengajarkan kitab dan juga hikmah dan juga tazkiyah, iaitulah Nabi SAW. Dan kita melihat, kita sendiri maknanya membaca di dalam solat kita, dalam tahiyat akhir sebagai contoh, ini membaca dengan kita menyebutkan pujian kepada Ibrahim dan seluruh keluarga Ibrahim. Kerana seluruh keluarga Ibrahim itu terdirinya daripada Nabi. Yang ini kebanyakannya adalah Nabi-Nabi yang datang selepas Nabi Ibrahim adalah daripada keturunan Nabi Ibrahim AS. Melalui jalur Ishaq, Yaqub dan juga Nabi-Nabi Bani Israel, dan jalur Nabi Ismail, iaitulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Ibrahim digelar sebagai Abul Anbiya. Di banyak dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang kisah Nabi Ibrahim alaihi salam dengan pelbagai ceritanya. Dan antara yang telah kita sebutkan cerita Nabi Ibrahim adalah cerita Nabi Ibrahim meninggalkan anaknya dan juga isterinya Hajar di tempat fi wadin ghairi zi zar'in, iaitu di tempat yang tidak ada tumbuhan. Dalam keadaan itu Nabi Ibrahim bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesungguhnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kedua-duanya. Ini memberikan isyarat pengajaran kepada kita. Apabila kita berusaha, maknanya memperbaiki diri kita dengan amal soleh dan juga kebaikan. Kita mengajak ahli keluarga kita, isteri kita dan juga anak kita kepada kebaikan. Maka saat Allah Subhanahu wa taala menimpakan ujian kepada keluarga, maka kita tengok bagaimana Hajar mampu untuk mengucapkan, bertanya kepada Nabi Ibrahim ketika mana ingin ditinggalkan di tempat yang bukan tak ada orang tapi tak ada air, tak ada apa-apa bekalan. Kata Hajar, ahaza min amrillah, adakah ini arahan daripada Allah Subhanahu wa taala? 3 kali Hajar tanya. Nabi Ibrahim tak mampu nak menyatakan. Maka Hajar memahami bahawa inilah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Hajar, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan meninggalkan ataupun mensia-siakan pengorbanan Ibrahim alaihissalam untuk meninggalkan kedua-duanya di Makkah. Nah, setiap kebaikan yang kita laksanakan
kita yakini bahawa kan, akan ada kebaikan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita, kalau tidak pun kepada keluarga kita. Dalam surah Al-Kahfi yang mungkin kita baca pada hari Jumaat, ada kisah Nabi Khadir dan juga Nabi Musa alaihi salam. Ada 3 checkpoint yang dipergi. Salah satunya, dia mendirikan bangunan di bawah timbunan harta yang ditinggalkan seorang bapa kepada anaknya. Bapanya telah meninggal. Jadi anak itu anak yatim. Maka Nabi Khadir membina bangunan untuk menutup harta tersebut daripada diambil oleh orang lain. Dan Al-Quran menyifatkan bapanya itu wa abuhuma salihah, dan ayah mereka itu orang-orang yang saleh. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menjamin dari sudut kehidupannya di dunia bahkan di akhirat, daripada keturunan dan juga orang-orang yang saleh. Jadi pada malam ini insya-Allah kita akan meneruskan, dan saya kira pada malam ini sangat bersesuaian pada waktu kita berada sekarang ini, iaitu kisah Nabi Ibrahim AS yang datang semula ke Makkah. Yang ini selepas mana kita cerita tentang bagaimana Ibrahim AS meninggalkan Sayyidatina Hajar dan juga Ismail AS di Makkah, dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rezeki melalui pukulan sayap para malaikat. Maka terpancarlah air Zam-Zam dan menyebabkan datangnya manusia untuk duduk berkampung ataupun mengadakan kehidupan di sekitar itu. Maka terjaminlah dari sudut keamanan dan adalah hidupan di Makkah. Tapi pada waktu ini Ibrahim AS setelah mana meninggalkan kedua-duanya, Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan untuk balik semula ke Palestin. Cerita Nabi Ibrahim boleh kita katakan ada 2 fasa yang besar. Fasa yang pertama ketika mana Ibrahim AS pada usia remaja, ini ketika mana Nabi Ibrahim berada di Iraq, di satu tempat yang dinamakan sebagai Ur. Bermulanya dakwah Nabi Ibrahim ini kepada bapa baginda Azar, yang mana juga sebagai salah seorang yang pengukir berhala. Ini dakwah Nabi Ibrahim kepada ahli keluarganya, bapanya sendiri. Namun bapanya menolak, bahkan bertindak menghalau Ibrahim daripada rumah. Jadi Nabi Ibrahim berfikir bapanya menjadi sedemikian adalah satu, bukan semata-mata kerana peribadi ataupun latar belakang. Maknanya cara fikir seseorang itu dia akan terkesan dengan 2 perkara. Satu, latar belakang dari sudut ahli keluarganya, latar belakang keilmuannya. Dan yang kedua adalah latar suasana keadaan tempat dia berada. Maka Nabi Ibrahim sebut, ataupun Nabi Ibrahim berfikirkan bahawa ayahnya ini tidak mahu menerima dakwahnya. Dari sudut latar belakangnya mungkin maknanya keturunan ataupun diwarisi turun-temurun dari sudut penyembahan berhala. Maka Nabi Ibrahim bertindak untuk melihat kepada suasana yang mempengaruhi ahli keluarganya. Maka Nabi Ibrahim berdakwah kepada orang-orang yang mempunyai kuasa, orang-orang yang memegang polisi, yang menentukan hala tuju tempat tersebut. Kalau kita katakan hari ini mungkin wakil rakyat ataupun menteri-menteri lah. Yang mana disebutkan dalam Al-Quran sebagai Al-Malak.
Jadi mereka ini ada peranannya untuk mengubah ataupun mencorak suasana keadaan setempat. Maka Nabi Ibrahim pergi untuk berdakwah kepada mereka. Respon yang sama maknanya mereka menolak dakwah Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim fikir bagaimana untuk maknanya pergi dakwah kepada satu tingkat yang lebih tinggi. Iaitulah kepada rajanya, iaitu Raja Namrud. Maka berlakulah peristiwa pemecahan berhala. Mana Nabi Ibrahim memecahkan berhala dan akhirnya kemudian ditangkap dan dibawa kepada raja. Jadi bila bertemu dengan raja, maknanya ini peluang dakwah. Yang Allah Subhanahu Wa Taala rakamkan dalam suratul Baqarah. Maka kemudiannya apabila tidak mampu untuk berhujah dengan Nabi Ibrahim, maka dilempar Nabi Ibrahim ke dalam api. Selepas berada di dalam api, keluar Nabi Ibrahim daripada api dalam keadaan tak jadi apa-apa. Dalam keadaan sejahtera. Tapi dalam keadaan itu, tidak ada orang yang beriman kepada Nabi Ibrahim kecuali anak saudaranya, iaitulah Lut alaihi salam. Ada juga yang menyebutkan pada ketika ini Sarah, iaitu isteri baginda, juga yang beriman dengan baginda. Ala kulli hal, selepas daripada berpergian, maknanya selepas daripada Iraq, maka Nabi Ibrahim berpergian menuju ke Palestin. Hidup bersama dengan Hajar di Palestin, dan kemudian Allah perintahkan untuk pergi ke Mesir. Juga berhadapan dengan raja yang zalim, yang menginginkan Sarah. Namun apa yang berlaku, raja tersebut tak mampu untuk mengapa-apakan Sarah, dan dia serah balik kepada Nabi Ibrahim, dan dalam masa yang sama memberikan hadiah hamba, iaitulah Hajar. Dan Hajar bersama dengan Nabi Ibrahim duduk di Palestin. Kemudian bila berkahwin dengan Hajar, maka lahirlah Ismail. Maka Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan untuk dipisahkan, berada di Makkah, dalam cerita kita pada pertemuan yang lalu. Setelah maknanya ditinggalkan, balik semula ke Palestin dan berada di Palestin, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan untuk pergi semula ke Makkah. Jarak Makkah dengan Palestin, kalau dulu saya berada di Jordan, kira dekat dengan Palestin lah. Nak pergi naik bas daripada Jordan nak pergi ke Mekah, naik bas 32 jam. Naik bas 32 jam. 24 jam sampai ke Madinah. Daripada Madinah sampai ke Mekah lebih kurang 6 ke 8 jam. Itu naik bas. Ini perjalanan jalan kaki di padang pasir, menuntut kepada keringat dan juga pengorbanan yang besar. Maka Nabi Ibrahim datang semula ke Mekah, dan pada waktu inilah sebahagian ulama menyatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya Ismail alaihi salam. Dan Allah Subhanahu Wa Taala rakam cerita ini di dalam surah As-Saffat. Jadi kalau tuan-tuan bersama dengan saya, maknanya kita tengok surah As-Saffat pada ayat 102. Muka surat 449. Tapi sebelum kita sebutkan ayat 102, saya sebutkan mukaddimah ceritanya dulu daripada ayat 99. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, wa qala inni zahibun ila rabbi sayahdin. Ini ucapan Nabi Ibrahim alaihi salam setelah maknanya dihalau keluar oleh ayahnya sendiri yang berkomplot dengan menteri-menterinya, dan juga
bersama dengan rajanya menghalau Ibrahim keluar daripada Iraq. Maka kata Ibrahim, sesungguhnya aku akan berpergian kepada Tuhanku. Maknanya Tuhanku akan menetapkan perjalananku, yang mana dia tidak akan mensia-siakan apa yang aku lakukan. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan petunjuknya. Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Maka Ibrahim alaihissalam keluar daripada Iraq, kita sebutkan tadi, belum lagi mempunyai anak, belum lagi mempunyai keturunan. Maka Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas salihin. Jadi Nabi Ibrahim berfikir, kalau generasi atasnya, makna generasi bapanya, generasi orang-orang yang telah dewasa pada ketika itu, mereka tidak mahu menerima dakwah Nabi Ibrahim disebabkan pegangan yang telah sebati dengan diri mereka, maka perlu ada legasi yang daripada bawah. Maknanya yang daripada keturunannya ada legasi yang mana akan meneruskan dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ini cara fikir kalau kita tengok para nabi ketika mana menginginkan zuriat, bukan hanya meneruskan dari sudut keturunannya semata-mata, nasab keturunan semata-mata, ataupun nak mewarisi kerja-kerja, mungkin nak nak ganti, ada syarikat ke dan sebagainya, bisnes dan sebagainya. Namun pertama sekali adalah untuk menggantikan supaya ada legasi dakwah yang berterusan. Orang yang nak menyampaikan kebaikan secara berterusan dari zaman ke zaman. Maka Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas salihin. Wahai Tuhanku, kurniakanlah kepadaku daripada orang-orang yang saleh. Maknanya anak daripada orang-orang yang saleh. Nabi Ibrahim berdoa. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan fabasyarnahu bighulamin halim. Di ini kita tengok bagaimana ketika Nabi Ibrahim telah berusaha untuk menyempurnakan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Telah mengorbankan dirinya, bahkan hingga nyawanya, kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan berita gembira, fabasyarnahu. Bila disebutkan dengan fa di sini menunjukkan kepada segera. Allah segera maknanya memberikan berita gembira akan lahirnya seorang anak, zuriat daripada Nabi Ibrahim yang disebutkan dengan sifatnya, iaitulah Halim. Bukan namanya, tapi sifatnya adalah Halim. Maka berlakulah peristiwa tadi yang saya sebut. Nabi Ibrahim pergi ke Mesir. Yang ini kalau kita tengok, daripada Palestin nak pergi ke Mesir pun jauh juga. Berat, namun di sana di Mesir itulah bertemu dengan Hajar dan akhirnya akan mendapat zuriat. Jadi kadang-kadang dalam kehidupan kita ada ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan dan mungkin terasa berat pada kita. Tetapi di sebalik ujian itulah maknanya terkadang terselit hikmah dan apa yang kita minta dan kita inginkan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kurnia kepada Nabi Ibrahim, fabasyarnahu bighulamin halim. Apakah makna halim ataupun sifat halim yang disebutkan yang ada pada Nabi Ismail alaihissalam? Halim ini kalau kita tengok terjemahannya adalah sabar. Namun sabar halim ini berbeza dengan sabar biasa. Maknanya dia lebih tinggi. Contoh kalau kita sebutkan sabar, bila ada orang mungkin buat perkara buruk kepada kita, caci kita, maki kita, halau keluar daripada tempat tinggal, ambil harta kita dan sebagainya, kita mampu sabar dengan maksud kita tidak membalas keburukan, cacian, makian itu, maka itu adalah sabar.
Tapi Halim, apabila kita mampu untuk merespon keburukan itu dengan kebaikan. Kerana di dalam Al-Quran, apabila Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan Halim, antaranya adalah berkenaan dengan sifat Allah Subhanahu Wa Taala, iaitulah Halim. Bagaimana Halim Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia? Apabila manusia melakukan dosa, maksiat, melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala, tapi Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi sudi memberikan nikmat kepada kita. Dan ada 3 orang yang Allah Subhanahu Wa Taala nisbahkan sifat Halim ini kepada mereka dalam Al-Quran. Pertama adalah Nabi Ibrahim sendiri. Yang kedua Nabi Shu'aib, dan yang ketiga Nabi Ismail dalam ayat ini. Ayat 101 ni. Nabi Ibrahim, kalau kita tengok bila Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan sifat Halim, antaranya dalam surah At-Taubah ayat 114, Allah ceritakan tentang bagaimana ketika mana Nabi Ibrahim dihalau keluar oleh bapanya setelah mana dakwahnya tidak diterima, maka Nabi Ibrahim berkata, "Astaghfirukallah." Aku akan memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala terhadapmu. Maknanya membalas keburukan, membalas cacian makian, kejahatan yang dilakukan oleh orang lain dengan kebaikan, bahkan mendoakan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kebaikan kepada bapanya. Dan ini antara sifat Halim. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, apabila disebutkan Ibrahim mempunyai sifat Halim, maka Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan sifat yang sama kepada anaknya, iaitulah Ismail alaihissalam, Halim. Di pengajaran yang kita dapati di sini daripada apa yang berlaku kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Ismail, apabila kita menginginkan zuriat yang baik, zuriat yang saleh, zuriat yang mentaati Allah Subhanahu Wa Taala, maka terlebih dahulu maknanya kita kena berusaha untuk mentaati ataupun menjadi saleh. Kerana Ibrahim dengan sifat Halim, Allah kurniakan anaknya menjadi Halim. Maka dengan perubahan hijrah diri kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi kebaikan kepada generasi zuriat kita yang akan datang. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan pada ayat 102. Ini ayat utama yang kita akan bincangkan pada malam ini, iaitulah berkaitan dengan ibadah korban. Ini sirah Nabi Ibrahim dan juga Ismail alaihissalam. Baik, sebelum saya sebutkan, kalau kita tengok di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyebutkan cerita tentang penyembelihan Nabi Ismail oleh Nabi Ibrahim ini di dalam mana-mana surah yang lain kecuali surah As-Saffat. Maknanya tuan-tuan tidak akan mendapati kisah ini melainkan dalam surah As-Saffat. Perlu kita tanyakan, kenapa cerita ini berada dalam surah As-Saffat, sedangkan dalam Quran kita tahu cerita yang kita sebutkan pertemuan yang lalu, Nabi Ibrahim tinggalkan Hajar dan juga Ismail, berada dalam surah Ibrahim. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala tak mengumpulkan cerita-cerita Nabi Ibrahim ini di dalam surah Ibrahim? Apa keperluan cerita berkaitan dengan penyembelihan ini mesti berada dalam surah As-Saffat, tidak berada dalam surah-surah yang lain dalam Al-Quran? Maka menjawab kepada persoalan itu, pertama kita perlu mengetahui bahawa Al-Quran ini bukanlah kitab sejarah, tetapi adalah kitab hidayah. Makna kata cerita-cerita dalam Al-Quran ini bukan semata-mata nak memaparkan tentang sejarah, kisah yang terdahulu, tetapi nak memaparkan dari sudut ibrah, pengajaran
Maka setiap surah dalam Al-Quran yang ada 114 surah diibaratkan dalam suratul Maidah pada ayat 114, iaitulah sebagai Maidah, yakni sebagai hidangan yang mempunyai pelbagai isu ataupun pelbagai persoalan dalam kehidupan manusia. Seolah-olah 114 surah dalam Al-Quran ini telah menyelesaikan kemungkinan 114 masalah dalam kehidupan kita. Maka kenapa cerita berkaitan dengan ibadah korban ini Allah Subhanahu Wa Taala muatkan dalam surah As-Saffat? Kerana nama surah itu sendiri di awal surah, nama surah yang disebutkan di awal surah iaitu ayat pertama, Was-Saffati Saffa. Saffat ini adalah jamak ataupun plural, kata banyak kepada saf. Jadi kita mendirikan saf untuk bersolat. Maka ia menggambarkan yang pertama adalah kita buat saf itu adalah untuk menunaikan ibadah, iaitulah solat. Dan yang kedua menunjukkan kesediaan kita untuk menerima arahan. Kerana bila buat saf kena tunggu arahan imam, kena mengikut imam, tak boleh mendahului imam. Nabi sebut mendahului imam ni macam keldai. Jadi nak sebutkan kena ikut peraturan dan juga sedia menerima arahan. Diluruskan saf, dirapatkan saf. Dan As-Saffat ini kalau kita tengok tafsiran ni merujuk kepada para malaikat yang melaksanakan saf, yang menunjukkan bahawa mereka sedang beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam masa yang sama juga menunjukkan kesediaan para malaikat ini menerima apa jua bentuk arahan Allah Subhanahu Wa Taala, maka mereka sedia untuk melaksanakan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah As-Saffat, walaupun dimulakan cerita tentang malaikat yang melakukan saf, yang menunjukkan mereka beribadah dan menunjukkan kepada kesediaan mereka menerima arahan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi Allah mendatangkan kisah manusia. Kerana Al-Quran itu adalah kitab hidayah kepada manusia. Digambarkan dalam surah As-Saffat, ada manusia yang mana hidupnya itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Menggambarkan kehidupannya sentiasa bersedia untuk menerima apa jua arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta kalau ia melibatkan nyawa, bukan nyawanya sendiri, tetapi nyawa anaknya yang dikasihi. Kita pun sebagai seorang bapa, di depan saya maknanya, sebagai seorang bapa, kalau sakit kita ini, kita rasa boleh tanggung, boleh maknanya kita kuat untuk menempuhinya. Tapi kalau sakitnya anak, mana kita rasa lebih berat. Bahkan selalu kita sebutkan, ataupun kalau dalam cerita drama ke apa, sanggup maknanya kalau boleh nak sakit tu pindah pada diri kita. Sebab apa? Sebab sayangnya pada anak. Tetapi dalam keadaan itu Ibrahim AS tetap bersedia untuk menerima apa jua perintah Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun perintah itu datang untuk mengorbankan anak yang paling ditunggu-tunggu, anak pertama, first, yang ditunggu-tunggu. Ibn Katsir menyebutkan setelah 86 tahun. Tapi anak itulah yang mana diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk dikorbankan. Maka menjawab kepada persoalan kita tadi, kenapa cerita berkaitan dengan ibadah korban dimuatkan dalam surah As-Saffat? Kerana setiap surah saya sebutkan tadi mempunyai isunya. Ada permasalahan yang Allah Subhanahu Wa Taala singgung. Maka dalam surah As-Saffat adalah soal ketaatan, soal kesediaan dalam nak menerima perintah Allah Subhanahu Wa Taala, soal nak menjadikan seluruh kehidupan itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan kisah ini, kisah seorang manusia
Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala angkat kedudukannya bahkan lebih tinggi daripada para malaikat, yang disebut sebagai Khalilullah. Bagaimana pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ini menyebabkan namanya hari ini kita sebut di dalam solat, dalam ibadah yang paling besar bagi kita. Maka untuk mencapai kemuliaan dan ketinggian di sisi Allah Subhanahu Wa Taala itu, antaranya adalah dengan kehidupan yang sepenuhnya menyerah diri pada Allah Subhanahu Wa Taala dan bersedia untuk melaksanakan perintahnya. Baik, balik kepada ayat. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya." Dan ketika mana anaknya itu sampai ke peringkat umur yang membolehkannya berusaha bersama-sama dengannya. Baik. Quran ketika mana mendatangkan ayat-ayatnya, besar hikmahnya, bahkan walaupun dari sudut penampilan ayatnya itu ataupun dari sudut susunan perkataannya. Ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut falamma balagha ma'ahu as-sa'ya, ketika mana Ismail telah sampai usia, balagha usia apa? Usia ghulam. Usia ghulam ni 10 hingga 13 tahun. Bahkan dalam tafsir menyebutkan bahawa ketika Ismail nak disembelih umurnya 13 tahun. Dan bersamanya as-sa'y. As-sa'y ini antaranya maknanya berjalan, sa'i. Kan? Ibadah sa'i yang kita buat, sa'i ketika umrah haji, maknanya berjalan, sa'i kan. Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyebutkan falamma balagha as-sa'ya ma'ahu. Ketika mana dia sampai kepada usia 13 tahun, maka dia berjalan bersama-sama dengan ayahnya. Tetapi ketika mana sampai usianya 13 tahun yang bersama ayahnya, maka mereka berjalan bersama-sama. Apa bezanya? Bezanya adalah ayat yang kita baca sekarang ini boleh difahami bahawa Nabi Ismail itu tumbuh besar dengan rasa kebersamaan dengan ayahnya. Falamma balagha ma'ahu, maknanya dia tumbuh besar hingga pada usia 13 tahun itu dia masih lagi rasa kebersamaan dengan ayahnya. Ma'ahu. Sedangkan kalau dalam sirah saya sebutkan tadi, dikatakan Nabi Ibrahim hanya berjumpa dengan Ismail ini lebih kurang 4 ataupun 5 kali sahaja bertemu dengan Nabi Ismail. Bahkan ini kali yang kedua selepas 10 tahun ditinggalkan Hajar dan juga Ismail pada waktu menyusu. 1 ke 2 tahun usia menyusu. Kemudian balik ke Palestin dan Allah Subhanahu Wa Taala perintah semula untuk pergi ke Mekah pada waktu usia 13 tahun. Jadi jaraknya itu lebih kurang 10 ke 11 tahun. Bagaimana Quran mengatakan bahawa Ismail dibesarkan dengan rasa kebersamaan. Jadi penting untuk kita melihat ini kerana ia kadang-kadang relate dengan kehidupan kita. Mungkin kita ada kesibukan, kekangan dengan pergi kerja, keluar pagi, balik malam, kan? Keluar gelap, balik gelap. Kadang tak berjumpa. Kan? Lagilah mungkin kalau doktor ke apa ke kena on call dan sebagainya. Kan? Tapi bagaimana anak itu merasai kebersamaan dengan ayahnya walaupun ditinggalkan dalam tempoh yang lama. Kan? Bukanlah suruh tinggal tempoh yang lama, tapi nak suruh macam mana kebersamaan itu wujud. Antaranya adalah melalui doa. Kerana bila kita sebutkan silaturrahim, silaturrahim ini bukan semata-mata contoh bila hari raya kan, Aidiladha, Aidilfitri. Kan? Kita datang berkumpul dengan ahli keluarga dan itu silaturrahim, kita menghubungkan. Tapi silah yang membawa maksud hubungan yang berterusan itu, bagaimana hubungan itu berterusan setelah mana berpisah? Antaranya adalah melalui doa. Kita berdoakan kebaikan, kesejahteraan kepada ahli keluarga kita, kepada ibu bapa kita, adik-beradik kita. Dan itu menunjukkan kepada silah yang sentiasa berhubung.
atas dasar kasih sayang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka disebutkan ayat 100 tadi. Nabi Ibrahim juga berterusan, Rabbi habli minas salihin. Berterusan maknanya berdoa walaupun setelah mendapat anak. Jadi kalau keinginan kita untuk melahirkan zuriat yang saleh, seberapa mana ataupun seberapa kerap kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk dikurniakan anak yang saleh. Dan doa tersebut akan menjadi kekuatan kepada anak tersebut. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menjaganya. Dan penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala sudah tentu lebih baik daripada penjagaan kita sendiri. Dan yang kedua adalah melalui proses maknanya ta'lim. Ini mengajarkan kebaikan. Ini kepada ibundanya. Maknanya Ibrahim AS mengajar kepada isterinya Hajar, dan Hajar turunkan kepada anaknya. Nanti kita akan sebutkan pada ayatnya. Membuktikan bahawa Nabi Ismail ini dididik oleh ibunya. Hasil daripada didikan Ibrahim kepada isterinya Hajar, dan Hajar juga mendidik anaknya iaitu Ismail. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya. Yani ketika mana mereka Ismail telah sampai usia yang membolehkan dia berusaha, yakni dibolehkan dia berjalan, mereka berjalan bersama-sama. Maka kata Ibrahim, qala ya bunayya, wahai anak kesayanganku. Jadi panggilan itu panggilan kasih sayang. Kalau nak sebut wahai anakku ya ibni. Tapi bunayya ini menunjukkan kepada panggilan manja. Kasih sayang. Bukan nak suruh panggil bunayya. Tadi anak dia ingat bunyan ke apa ke bunayya kan. Tapi panggil dengan yang sesuai lah kan. Alung ke kan, bahasa kita kan. Angah ke dan sebagainya. Ya bunayya, inni ara fil manam. Sesungguhnya aku melihat di dalam mimpi. Mimpi siapa? Mimpi Ibrahim alaihissalam. Tapi Nabi Ibrahim tak nyatakan bahawa aku melihat dalam mimpiku. Walaupun mimpi itu adalah mimpi Ibrahim. Apa hikmahnya? Hikmahnya, seorang itu apabila dia bermimpi, antara sebab mimpinya itu datang adalah kerana dia berfikirkan benda tersebut. Kan? Sebelum tidur duk fikir, alangkah seronok kalau pergi tempat ni kan, dapat kereta macam ni, kerja itu, buat ini kan, pergi melancong sana sini. Maka hadir dalam mimpi. Sebab apa? Sebab dalam ingatan dia tengah berfikirkan benda tu hingga terbawa-bawa ke dalam mimpi. Nabi Ibrahim kata inni ara fil manam, adanya alif lam pada al-manam itu. Al-manam itu adalah mimpi. Menunjukkan bahawa mimpi ini khusus. Alif lam menunjukkan kepada makrifah. Ini khusus. Menunjukkan bahawa mimpi itu didatangi khusus kepada Nabi Ibrahim dalam keadaan Nabi Ibrahim tak pernah terfikir pun. Siapa yang pernah terfikir untuk sembelih anak? Tak ada siapa terfikir. Dan itu menunjukkan bahawa semata-mata wahyu yang didatangkan kepada Ibrahim. Walaupun dari sudut hukumnya, kita tahu dari sudut syariat, mimpi para Nabi itu memang sememangnya wahyu. Cuma nak sebutkan, memang mimpi itu bukan daripada gangguan tidur ataupun yang pernah dibayangkan. Tak pernah terbayang. Inni ara fil manam anni azbahuka, bahawa sesungguhnya aku menyembelihmu. Dan ini satu ujian yang sangat besar. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan dalam mimpi, spesifiknya adalah sembelihan. Kalau Allah kata bunuh, mungkin maknanya boleh tolak daripada tempat tinggi jatuh ke bawah. Taklah nampak anak tu jadi apa. Kalau kata bunuh, maka kalau dekat pun paling kurang ambil pedang pancung habis terus mati. Tapi caranya adalah dengan sembelihan. Dan kita tahu bahawa sembelihan ini maknanya akan menyebabkan rasa sakit. Dan juga yang disembelih itu akan menunggu masa ataupun mengambil masa untuk benar-benar mati kan. Bila kita sembelih haiwan kan. Anni azbahuka, bahawa aku menyembelihmu, fanzur madza tara. Ini uniknya kerana Nabi Ibrahim bertanya, apa pendapatmu wahai anakku? Sedangkan track record Nabi Ibrahim ketika mana melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, tak pernah ada negotiate dengan sesiapa.
Waktu Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar, yang kita sebut hari itu, meninggalkan Hajar dan juga Ismail di Makkah, di tempat yang tidak ada apa-apa tanaman dan sebagainya, Nabi Ibrahim tak tanya kepada Hajar, macam mana boleh ke nak tinggal kat sini? Kan? Kalau tak mau, jomlah ikut balik pergi Palestin. Tak ada, negotiate. Bahkan Hajar, sampai Hajar sendiri kena tanya, ahaza min amrillah, inikah arahan Allah Subhanahu Wa Taala? 3 kali bertanya. Baru Nabi Ibrahim menjawab, ini adalah arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada negotiate. Tapi kenapa dalam peristiwa ibadah korban ini, Nabi Ibrahim tanya kepada Nabi Ismail, fanzur madza tara, apa pendapatmu? Adakah Nabi Ibrahim akan terkesan dengan pendapat Nabi Ismail kalau kata Nabi Ismail kata, takkanlah ayah nak sembelih saya, kan? Adakah itu akan memberi kesan kepada Nabi Ibrahim? Maka pertanyaan Nabi Ibrahim itu bukan bermaksud untuk bertangguh ataupun nak negotiate. Tapi Nabi Ibrahim teliti dalam nak melaksanakan apa yang diperintahkan itu, kerana Nabi Ibrahim nak tengok adakah anak yang berada di depannya itu adalah anak yang dijanjikan dalam ayat 100 bahawa Ulamin Halim. Adakah benar anak ini yang Allah Subhanahu Wa Taala telah janjikan kepada maka kita tengok jawapan Nabi Ismail sememangnya menggambarkan sifat halim. Kalau tak ada sifat halim ini, mungkin jawapannya berbeza. Apa kata Nabi Ibrahim, Nabi Ismail? Qala ya abati, wahai ayah kesayanganku. Bahkan abati ini menunjukkan kepada 2 perkara. Kalau kita sebut ya abi, menunjukkan kepada respect. Kalau kita sebut buya, orang Indonesia sebut buya, kan, buya hamka. Yang ini menunjukkan kepada kasih sayang. Tapi kalau ya abati menunjukkan kepada gabungan kasih sayang dan juga respect. Maknanya Ismail sebut ya abati, wahai ayah kesayanganku yang aku hormati. If'al ma tu'mar, laksanakanlah apa yang diperintahkan. Bahkan perkataan yang disebutkan adalah if'al. Kalau kita tengok lebih mendalam dalam Quran, seseorang ketika mana nak melaksanakan sesuatu perkara, maka disebutkan dengan dua perkataan. Kita biasa dengar fa'ala dan juga amila. Kita nak azan dulu Ketua terus azan. Terus baik. Amila, perkataan kita selalu digandingkan wa amilus salihat, kan, dan kita beramal dan kita mengerjakan amal soleh, kan. Saya singkatkan, amila ni adalah perbuatan yang kita laksanakan, kita fikir kesan dan akibatnya. Kita nak buat amal soleh, kita fikir mana ada ganjarannya, kan. Kalau kita tinggalkan, apa keburukannya, ada sebab dan akibat. Mana kita beramal soleh juga adalah sesuatu yang dilakukan dengan rancangan. Nak pergi haji, mana kena rancang, kena simpan duit. Nak zakat pun kena rancang dari sudut perbelanjaan. Puasa pun ada waktu tempohnya, solat pada waktu bila nak solat dan sebagainya. Semuanya melibatkan perancangan. Tapi bila disebutkan dengan fa'ala, maka sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala sebut pada dirinya fa'alul lima yurid. Allah Subhanahu Wa Taala buat sesuatu mengikut kehendaknya, kerana Allah tak perlu fikir apa kesan dan akibatnya. Allah Subhanahu Wa Taala nak buat apa yang Allah kehendak, Allah buat serta-merta. Tak perlu nak bertahap. Maka seolah Nabi Ismail mengatakan kepada ayahandanya, wahai bapa kesayanganku, if'al, buat tanpa fikir, tanpa lihat apa kesannya, impaknya. Buat, bahkan buat ataupun laksanakan ma tu'mar, bukan buat sembelihan, tapi buat seperti mana yang diperintahkan. Maknanya, kalau Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan lebih daripada sembelihan, maka laksanakan. Jadi ini jawapan Ismail AS ketika mana ditanya oleh Ibrahim. Kalau kita bayangkan kalau anak hari ini yang ditinggal oleh bapanya 10 tahun. Apa jawapannya? Ayah adalah tinggal saya 10 tahun. Mari-mari nak bunuh pula. Tapi yang memberikan didikan kepada Ismail itu, saya sebutkan tadi, antaranya adalah Hajar. Apa buktinya?
Nabi Ismail kata, satajiduni insya'allahu minas sabirin. Dan kau akan dapati, wahai ayahandaku, bahawa aku ini insya-Allah. Nabi Ismail menyandarkan kekuatan, kemampuan, dia mampu untuk mengucapkan itu adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia juga nakkan ayahnya merasa tenang dalam melaksanakan perintah itu, insya-Allah, dengan kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya'allahu minas sabirin. Yang ini engkau akan mendapati aku insya-Allah daripada kalangan orang-orang yang sabar. Nabi Ismail tak kata engkau akan dapati aku bersabar, tapi dalam kalangan orang-orang yang bersabar. Bermakna dalam ingatan memori Nabi Ismail telah ada cerita-cerita orang yang sabar. Hingga kan dia mampu untuk mengucapkan, kalau aku ditimpa ujian dan sekarang ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ditimpakan ujian kepada aku, maka aku telah teringatkan cerita orang-orang yang sabar yang pernah diceritakan oleh ibuku dulu. Maka di proses itu berterusan daripada Ibrahim yang mendidik Hajar dan Hajar yang mendidik anaknya Ismail hingga mampu untuk mengucapkan kalimah dan mempunyai sikap halim. Satajiduni insya'allahu minas sabirin. Sikit lagi. Ayat yang terakhir Allah Subhanahu Wa Taala sebut falamma aslama wa tallahu lil jabin, dan ketika mana kedua-duanya telah pun menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Aslama, menyerah diri. Islam. Bila kita sebutkan kita sebagai umat Islam, sejauh mana kesediaan kita untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita kata kita ini Islam, sejauh mana kita menjadikan setiap apa yang berada dalam kehidupan kita, rutin harian kita itu sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibrahim menjadikan seluruh kehidupannya hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ibrahim alaihissalam sedia untuk menerima apa jua perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini makna Islam yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, dan dia sedang bersedia. Tallahu lil jabin ini maknanya meletakkan ruang bahagian ni, maknanya pipi dia tu di atas batu untuk sedia untuk disembelih. Disebutkan dalam tafsir bahawa banyak perkara yang disebutkan oleh Nabi Ismail kepada bapanya. Antaranya tajamkan pisau. Supaya apa? Supaya nanti bila saat pisau tu kena pada tengkuk dia tu, dia tak meraung. Takut ayah hanya jadi macam nak buat ke tak buat kan, sebab kesian tengok anak. Tajamkan pisau. Bahkan disebutkan ikat dia supaya dia tak meronta-ronta. Dan buka bajunya ni, baju putih. Dia pakai, Nabi Ismail pakai baju putih dan beri pada ayahnya supaya tak merecik darah. Supaya menjadi kenangan dan tak nampak darah tu, supaya kalau ibunya tengok baju tu tak rasa sedih. Maknanya laksanakan dengan penuh kesempurnaan. Aslama wa nadainahu ayya Ibrahim, dan kami pun memanggil wahai Ibrahim, telah engkau sempurnakan mimpimu, maka kami akan memberikan ganjaran kepada orang yang muhsinin. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Ini adalah satu ujian yang mana menjelaskan apa? Ujian yang menjelaskan makna keislaman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa fadainahu bizibhin azim, maka Allah berikan ganjaran pada waktu itu dengan menggantikan Nabi Ismail dengan sembelihan yang agung. Wa tarakna alaihi fil akhirin, bahkan Allah menyambungkan pahala daripada ibadah korban itu sampai hari ini kita buat. Salamun ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin innahu min ibadina almu'minin. Akhir sekali saya nak sebutkan, tuan-tuan, kalau kita ta'amul pada ayat ini, ayat 102 dalam surah As-Saffat ini, tengok dari sudut ayat, daripada ayat pertama sampai ayat 182 surah As-Saffat, antara surah yang panjang. Walaupun dia berada di tengah-tengah. Biasanya surah panjang ni dia di depan. Tapi surahnya panjang dari sudut nombornya, tapi ayatnya itu satu baris, ada 2 ayat, kadang 3 ayat. Ayat 102 ni lah satu-satunya ayat dalam surah As-Saffat kalau kita tengok. Ayat yang paling panjang iaitulah 2 baris setengah. Yang lain semua pendek-pendek. Apa sebabnya? Kerana bila kita baca satu ayat,
bila dia panjang, kita akan baca berterusan. Maknanya ada tempat yang kita nak berhenti tapi kita tak berhenti melainkan kita dah habis baca ayat tu. Kita berterusan nak sambung. Ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah sepanjang kehidupan dan ianya berterusan. Dan ia perlukan kepada ketelitian. Kerana Nabi Ibrahim tanya tadi. Tanya pada anak dia sebab nak teliti. Betulkah ini anak yang dijanjikan? Maknanya bersegera, berterusan melaksanakan ibadah dan juga teliti. Ada orang mungkin berterusan ibadah tetapi tidak teliti. Ada orang mungkin terlalu teliti tapi tak berterusan melaksanakan ibadah. Maka berterusan dan teliti itu adalah contoh yang disebutkan Nabi Ibrahim. Dan kemudian ayat 103, 104 semua ayat pendek-pendek balik. Sebab apa? Sebab berhenti untuk tafakur. Di mana tadi bila Allah Subhanahu Wa Taala sebut Nabi Ibrahim itu aslama, menyerah sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana kita dengan Ibrahim alaihissalam mungkin memang kita tak mampu untuk capai. Tapi paling kurang kita muhasabah diri kita sejauh mana makna keislaman pada diri kita. Jadi mudah-mudahan apa yang baik itu datang pada Allah Subhanahu Wa Taala dalam aku pada diri sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.